Tak boleh. Kalau kita simpan, dia tahu, kita diheret ke mahkamah. Jika dapati bersalah, hukumnya penjara. Ini syarikat asing yang berpusat di Amerika, yang ada kepentingan, yang menjaga kepentingan politik Israel dan Amerika, diberikan hak untuk memiliki apa saja dokumen. Syarikat ini, APCO ini boleh memiliki dan menyimpan dokumen tersebut, walaupun dokumen itu ialah bertaraf rahsia sulit negara. Belum pernah berlaku dalam dunia kita upah orang lain buat kerja kat kita, kita berikan satu ruang yang begitu luas untuk dia tahu apa sebenarnya yang ada dalam negara kita. Ini saya katakan bahawa kita berada dalam keadaan yang sangat terancam bila segala rahsia sulit kedudukan keselamatan pertahanan negara kita ini diketahui oleh Amerika, diketahui oleh Israel melalui syarikat APCO ini. Sudahlah, melantik mereka, memberikan upah mereka ini dengan wang rakyat. Sekarang mereka tahu apa sahaja. Mungkin tidak pada hari ini, entah-entah 5 tahun, 10 tahun akan datang, mereka mungkin akan bertindak terhadap kita, seperti mana yang mereka bertindak kepada negara-negara lain. Ataupun kita hanya sepanjang masa UMNO Barisan Nasional kena menjadi hamba menyembah Amerika dan Israel. Ini bahaya yang ada di hadapan negara kita. Dia yang buat salah, yang menyebabkan hubungan dengan masyarakat antarabangsa renggang, dia buat salah, dia guna wang rakyat. Saya tak kira. Kalau dia nak guna duit mak bapak dia, lantak dia lah. Tapi ini bukan duit mak bapak dia 77 juta. Ini duit negara, khazanah negara, duit rakyat. Ada dihukum pemimpin, pemimpin tak dihukum. Yang menerima hukuman siapa dia? Rakyat. Baru ni syarikat Sime Darby, anak syarikat kerajaan Malaysia, GLC, di bawah PNB, Permodalan Nasional Berhad, yang ada saham di dalam Sime Darby, rugi 1 bilion. Rugi 1 bilion. Ada siapa yang menerima hukuman? Tak ada. CEO dia diberi cuti, pengurusi dia bebas. Sedangkan mereka ini menerima allowance gaji bulanan ni puluhan ribu. Saya katakan puluhan ribu. Mungkin gaji mereka ini bukan perkara sekadar puluhan ribu. CEO yang diberi cuti ni mungkin sampai ratus ribu sebulan. Gaji CEO GLC ni. Bila rugi 1 bilion, mereka hanya diberikan cuti. Tuan-tuan, kerugian Sime Darby ni yang tanggung siapa dia? Pemegang, pelabur-pelabur amanah saham nasional, amanah saham Bumiputera. Sebab duit amanah itu dilaburkan dalam share. Sime Darby itu ada share daripada tabung amanah saham nasional dan amanah saham Bumiputera. Ada banyak amanah saham. Siapa rugi? Golongan pekerja, kerana KWSP ada share dalam Sime Darby. Yang menerima hukuman siapa dia akibat daripada kerugian 1 bilion siapa? Rakyat. Pekerja. Orang yang melabur dalam amanah saham. Orang yang menguruskan syarikat, tak ada apa. Dia terima gaji ratus ribu sebulan. Dia tak ada apa-apa tindakan ke atas diri mereka. Pemimpin negara yang merosakkan segala khazanah negara kita ini sehingga menyerahkan bulat-bulat kepada orang lain. Telaga minyak Blok L dan M yang sepatutnya memberikan pulangan kepada Sabah, kalau dia dikirakan dalam perairan Sabah, bermakna bahawa Sabah berhak mendapat 16 bilion royalty. Diberikan kabinet. Ini bukan Pak Lah seorang. Pada waktu itu kabinet. Termasuk siapa? Termasuk Perdana Menteri sekarang. Termasuk timbalan Perdana Menteri sekarang yang duduk dalam kabinet Pak Lah. Semua setuju untuk apa?
Sarawak untuk Palah menandatangani satu perjanjian treaty dengan kerajaan Brunei, menyerahkan 2 blok minyak ini yang bernilai sumber minyak dia 360 bilion. Yang kalau royaltinya 5%, maknanya Sabah boleh dapat 16 bilion. Kalau itu hak Sarawak, mana Sarawak boleh dapat 16 bilion. Kita sedekah kepada orang kaya. Kita bukan sedekah kepada orang miskin. Kita derma 2 telaga minyak ni kepada Sabah, kepada negara kaya, kepada pemimpin kaya Brunei. Hasil minyak Brunei ni dengan negara dia yang kecil, rakyat dia jumlah yang tak banyak, hasil minyak dia ni pun makan dah tak habis. Kita sedekah lagi buat kenduri arwah, cukur kepala, beri kepada Brunei. Baiknya pemimpin Malaysia, Jimmy, baiknya pemimpin UMNO, bagi lagi telaga minyak ni kepada orang kaya, beri lagi kepada negara yang dah kaya. Kita dah miskin, dah tahu negara nak bankrupt, bagi lagi. Apa punya? Dah tahu bahawa itulah sumber hasil negara kita. Untuk apa? Untuk kita bayar hutang. Dah, bagi lagi kepada Brunei. Sekarang beritahu kepada rakyat, negara bankrupt. Kalau tak hapus subsidi, kita tak boleh bayar hutang. Yang ada 360 bilion, bagi kepada orang kaya. Mereka berhujah. Mereka kata, ini dari sudut legal, mereka betul. Mereka buat perjanjian. Kerana apa? Oh, kerana itu kawasan bertindih. Dia kata kawasan Blok L dan M itu bertindih. Jadi, dia menjadi hak Perdana Menteri boleh buat apa-apa perjanjian negara tersebut untuk menyelesaikan masalah pertindihan ini. Saya akui memang kuasa itu ada kepada Perdana Menteri, dia boleh buat. Tapi pasal apa tak tanya orang lain dulu? Oh, tanya kabinet. Apa? Kabinet semua tahu tak? Ini payah. Masalahnya masalah pemimpin UMNO ni, dia berlagak, dia semua tahu. Dia berlagak, dia semua pandai. Dia berlagak macam dia tu malaikat. Soalnya dia tahu semua. Jadi dia boleh buat keputusan. Sepatutnya dia kena merujuk. Patutnya, sebaiknya ialah ini kepentingan besar. Nilai dia 360 bilion. Sepatutnya mereka menubuh satu jawatan kuasa peringkat parlimen yang terdiri daripada pelbagai pihak, pelbagai parti. Untuk apa? Untuk melihat ini masalah kepentingan kita bersama. Dia terus pergi buat rundingan, tanda tangan. Nah, ambil. Padahal tuan-tuan, dia masih ada pilihan. Pilihan apa? Pertama, penyelesaian dia kepada kawasan bertindih, buat perjanjian, treaty. Yang kedua, apa dia? Penghakiman mahkamah antarabangsa. Kenapa kita tak lawan sampai ke sudah ke mahkamah antarabangsa? Pulau Batu Putih yang tak ada hasil, yang ada rumah api, kita pertahan sampai ke mahkamah antarabangsa. Sedangkan ini telaga minyak 360 bilion, kita pergi tanda tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tak kata bahawa dia tak ada hak. Saya kata dia ada hak. Tetapi dia masih ada pilihan. Pilihan apa? Pilihan ke mahkamah antarabangsa. Kita boleh menyediakan peguam-peguam yang terbaik. Sekarang apa jadi? Dia kata, oh, kita selesaikan masalah tersebut kalau kita dapat pertahan Limbang. Brunei kata, tidak. Limbang tidak masuk dalam perjanjian. Limbang tetap menjadi tuntutan daripada kerajaan Brunei. Telaga minyak sudah terlepas, Limbang belum tentu selamat.